Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah penilai saya iaitu Miss Syuhani Mira binti Borhani. Ingin saya perkenalkan diri saya iaitu Sharifah Nur Aisyah binti Wan Sahari dengan nombor matrik 20 DSK 18F2044. Saya telah menjalani latihan industri selama 20 minggu bersamaan dengan 6 bulan di Pejabat Pengurus Besar Lembaga Air Kuching dan berada di bawah pemantauan Puan Danny Fins, anak Petrus. Saya akan merungkaikan pengenalan organisasi tempat industri saya iaitu Lembaga Air Kuching. Lembaga Air Kuching atau dikenali sebagai LAK adalah sebuah organisasi perkhidmatan awam yang tidak berorientasikan keuntungan, di mana tujuan tunggalnya hanyalah untuk memenuhi permintaan air bersih yang dianjurkan bagi menyokong pertumbuhan masyarakat di Kuching dan kawasan persekitarannya. Lembaga Air Kuching yang terletak di Jalan Batu Lintang juga merupakan agensi bekalan air serta badan berkanun yang bekerjasama dengan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar atau dikenali sebagai JBALB, Lembaga Air Sibu dan Lembaga Air Kawasan Utara dalam menguruskan pembekalan air di Sarawak. Lembaga Air Kuching diketuai oleh Puan Roza Binti Muhammad selaku pengurus besar dan pihak pengurusan yang teratas adalah diketuai oleh Puan Roza sendiri dan diikuti oleh Encik Wong Sun Sing merupakan timbalan pengurus besar yang pertama. Encik Moses anak Joseph merupakan timbalan pengurus besar yang kedua dan terakhir sekali adalah Encik Muhammad Azman bin Abdullah merupakan ketua akaunten dan setiausaha lembaga. Pengurusan di Lembaga Air Kuching terbagi kepada 4 iaitu planning, development dan produktif, distribution, finance, admin dan HR. Seterusnya saya akan merungkai serba sedikit aktiviti yang telah saya lakukan sepanjang menjalankan latihan industri di Lembaga Air Kuching. Yang pertama ialah mencatat dan membuat minit mesyuarat. Minit mesyuarat adalah satu hal atau perkara yang telah dibincangkan dalam sesuatu mesyuarat dan persetujuan telah dicapai terhadap perbincangan tersebut. Ini bermakna catatan minit mesyuarat amat penting bagi membolehkan tindakan dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat dengan berkesan. Langkah pertama dalam membuat minit mesyuarat ialah setiap perkara yang dibincangkan dan dibahas akan dicatat dan dimasukkan ke dalam minit mesyuarat kerana perkara tersebut akan dimasukkan ke mesyuarat yang seterusnya. Perkara yang perlu ada dalam penyediaan minit mesyuarat ialah butiran tentang mesyuarat tersebut. Contoh seperti nama mesyuarat ataupun tajuk, tarikh dan masa yang ditentukan, tempat bermesyuarat, senarai nama ataupun kaki tangan yang hadir atau tidak hadir, ulasan pengerusi dan juga isu berbangkit. Yang kedua, bagi isu berbangkit, sebarang tindakan dan keputusan yang terakhir daripada perbincangan tentang perkara berbangkit akan dikemukakan dalam mesyuarat tersebut dan dilaporkan secara ringkas. Minit juga menyentuh tindakan susulan yang perlu diambil oleh jabatan atau pegawai yang berkenaan. Yang ketiga adalah setelah selesai mendraft minit mesyuarat tersebut akan diserahkan kepada setiausaha pejabat untuk mendapatkan pengesahan dan cadangan serta sokongan. Pengurusi akan menandatangani minit tersebut untuk mengesahkan bahawa minit tersebut adalah lulus. Minit ini juga akan disediakan untuk mesyuarat seterusnya. Aktiviti yang kedua adalah penyusunan kertas kerja. Kertas kerja merupakan cadangan perancangan dan anggaran belanjaan bagi melaksanakan sesuatu aktiviti. Sebarang kebenaran atau kelulusan aktiviti oleh pihak atasan banyak bergantung kepada perincian dan penerangan dalam kertas kerja. Jawatan kuasa kerja yang bertanggungjawab perlu menyediakan kertas kerja ini dengan lengkap dan jelas khususnya dalam aspek sewaan atau belian. Kertas kerja juga merupakan satu hasil penulisan yang merangkumi cadangan perancangan untuk melaksanakan sesuatu aktiviti seperti projek yang melibatkan perbelanjaan dan memerlukan kelulusan pihak atasan. Namun, sepanjang menjalankan latihan industri di Lembaga Air Kuching, saya didedahkan serta dilatih dalam melakukan penyusunan kertas kerja seperti Tender Finance Committee dan Full Board Meeting. Langkah pertama dalam penyusunan kertas kerja adalah membuat sainan kertas kerja mengikut nombor dan urutan. Namun sementara itu, saya diarahkan menyediakan tag untuk dilekatkan pada kertas divider.
Langkah kedua ialah menyusun sainan kertas kerja mengikut urutan dan mula meletakkan kertas kerja tersebut antara pisahan divider yang sudah dilekat tag tadi. Langkah terakhir dalam penyusunan kertas kerja adalah menyediakan sampul surat untuk meletakkan kertas kerja yang sudah siap ditebuk dan diikat kerana ianya sulit. Kemudian kertas kerja tersebut akan dihantar oleh kaki tangan lembaga air kucing yang bekerja sebagai pembantu awam dengan menggunakan buku dispatch. Seterusnya adalah dapatan dan cadangan. Setelah menjalani latihan industri selama 20 minggu bersamaan dengan 6 bulan, terdapat banyak perkara yang telah saya pelajari sepanjang ditempatkan di pejabat pengurus besar lembaga air kucing. Seperti biasa, setiap perkara yang berlaku ada buruk dan baiknya. Begitu juga dengan latihan industri ini. Latihan industri ini amat baik untuk para pelajar kerana ianya lebih banyak memberi manfaat berbanding keburukannya. Dengan adanya latihan ini, saya telah didedahkan kepada alam pekerjaan yang sebenar. Selain itu, saya dapat belajar cara bercampur dengan golongan yang berbeza dan ini meningkatkan keyakinan saya dalam berkomunikasi serta menjadikan saya lebih matang apabila dapat berkongsi pendapat, nasihat dan sebagainya semasa bergaul. Antara cadangan yang saya kemukakan berdasarkan pengalaman sepanjang menjalankan latihan industri ini adalah pihak syarikat perlulah menyediakan allowance untuk pelatih yang melakukan kerja yang bukan dari bidang mereka. Ada kalangan pelatih amat memerlukan allowance untuk digunakan sebagai kos kenderaan dan makan minum. Namun, masih terdapat syarikat yang tidak menyediakan allowance untuk pelatih. Seterusnya, pihak syarikat seharusnya menggantikan peralatan lama yang sering rosak dengan peralatan yang baru. Terdapat setengah syarikat masih menggunakan peralatan lama selain dari peralatan moden kerana mereka lebih mementingkan kos yang digunakan berbanding ke arah pemodenan. Kesimpulan yang saya perolehi sepanjang menjalani latihan industri ini adalah secara amnya latihan industri ini patut diteruskan kerana ia berfungsi memberikan manfaat serta faedah kepada pelatih dari segi ilmiah pengalaman sebelum menjejakkan kaki ke alam pekerjaan yang sebenar. Dalam hal ini, pelatih akan dapat melihat gambaran yang jelas serta keadaan dunia pekerjaan sebenar di samping berusaha menyesuaikan diri dengan tugas-tugas yang diberikan. Seterusnya ialah beberapa kelemahan masih wujud dalam diri yang boleh diperbaiki pada masa hadapan. Maka, dapatlah disimpulkan bahawa program latihan industri ini sedikit sebanyak memberi manfaat kepada pelatih walaupun terdapat kelemahan kecil yang boleh mencacatkan keadaan, tetapi masih dapat ditangani dan dipelajari untuk kegunaan masa hadapan. Kesimpulan yang saya dapat simpulkan ialah saya dapat mempergunakan segala ilmu yang saya pelajari daripada politeknik untuk didedahkan ke alam pekerjaan terutamanya dalam bidang kesetiausahaan ini. Saya juga dapat melihat dan merasai sendiri suasana sebenar dunia pekerjaan serta berhadapan dengan pahit manis sepanjang latihan industri dijalankan.